Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mana dia ni? Dah ramai tak nampak. Haikal ada kan? Haikal macam mana Haikal? Haikal? Macam mana? آم، كي Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, nampak tak sekarang yang saya share? Saya dah share belum? Ke saya tak share lagi ni? Sekejap ya. Ke saya tak share lagi? Oh, saya tak share lagi. Okey. Okey, jadi kita akan buat vektor. Hari tu kita buat tapi yang kita buat dekat sini tiba-tiba line tak okey. Jadi saya akan buat semula untuk ni sebabnya kertas 2 ni sebenarnya ada beberapa bentuk soalan. Macam saya bagi tahu hari tu, vektor ni setiap tahun memang soalan tu wajib keluar dan bezanya kadang-kadang ada gambar, kadang-kadang dia ceritalah. Kat sini mungkin dia cerita pasal rumah ke. Alamak, ada lagi ya? Okey, jap. Sebab sekarang saya kena admit, kalau tak dia orang tak boleh masuk. Okey. Harap kejap lagi cukup. So kita akan buat 2 jam kelas malam ni. Okey, 2 jam kelas. Jadi rezeki baguslah siapa yang join untuk preview punya kelas. So biasanya Fly akan buat 1 jam je. Jadi untung kamulah malam ni kita buat 2 jam. Okey. Jadi kita akan tengok dekat sini. AdMath ni 1 jam sekejap je. Kan baru nak start engine dah habis masa. Kan 1 jam memang tak boleh nak habis. So malam ni 2 jam kita tengok. Boleh tak kita habis 2 jam? Okay. Saya ni bagi 1 jam tak cukup. Bagi 1 jam setengah tak cukup. Kan? Okay. So kita mulakan. Okay. Macam saya kata. Ini kaedah. Kaedah. Okay, maksudnya method je. Kalau kamu tak nak gunakan kaedah yang saya tunjuk pun tak apa. Kat sini sebenarnya satu per sebab mungkin saya tertarik ni dia jadi naik ke atas tu. Okay, jadi saya terang semula apa yang saya dah buat sebelum ni tapi terputus di tengah jalan. Okay, jadi dekat sini macam saya kata ini kaedah yang saya gunakan. Maksudnya tak nak guna pun tak apa. Tapi kamu tengoklah kan. Manalah tahu tiba-tiba kamu berkenan. Okay. Sebab ada beberapa topik yang saya macam completing the square iaitu penyempurnaan kuasa 2. Saya tak guna formula yang ada dalam buku teks. So saya guna formula yang saya ubah suai. Okay. Jadi dekat sini vektor. Ramai dah tahu dah jawab vektor ni. Tapi untuk pengetahuan kamu, soalan SPM last year, vektor ni soalan direct je. Soalan macam biasa. Tapi pelajar masih tak dapat full mark. Pelajar masih tak dapat full mark. Okay, macam saya kata solution triangle, soalan index number, soalan linear law. Linear law sepatutnya kamu mesti 10 markah. Wajib. 10 markah. Tapi masih ada yang tak dapat 10 markah. Dan apa yang saya tengok soalan result SPM tahun ni, kita tak boleh nak jangka macam kalau dulu orang kata mungkin markah 30 budak tu dah boleh dapat kredit ke contoh kan. Saya rasa tahun ni tidak. Okay, mungkin grade tu tak adalah jatuh sangat ke. Maksudnya dulu orang kata 9 markah dah lulus AdMath ni. Tapi saya rasa kali ni tak kot. Mungkin grade dia tinggi. Macam tu Jadi sebab saya tengok markah pelajar yang gagal lulus tu, kalau yang biasa gagal tu pun dia masih gagal. Okey. Jadi kat sini kita tengok. Okey, awak tengok saya akan guna cara ini. Okey, di mana you tengok dekat sini. Saya mengandaikan soalan ini tak ada rajah. Tak ada rajah. Jadi saya tutup rajah ni. Okey, saya mengandaikan soalan tak ada rajah. Jadi awak tengok apa saya buat. Okey. Saya akan gunakan cara ni. So, di sini saya akan buat macam jadual. Siapa pelajar account, okey, you bolehlah gunakan journal tunai apalah saya pun tak tahulah. Okey. Jadi itu untuk pelajar yang ambil account, dia tahulah bentuk T ni. Okey. Jadi dekat sini kamu tengok kita akan senaraikan apa-apa maklumat diberi, kita letak sebelah kiri. Lepas ni kan tajuk tingkatan 5, tajuk probability distribution, iaitu taburan kebarangkalian. Saya belajar, saya dapat daripada ilmu ni daripada Cikgu Cemerlang di Johor. Tapi bila saya gunakan last year baru saya betul-betul gunakan. Memang senang kaedah tu.
Best sangat. Okay. Haikal kalau Haikal join yang kelas saya, budak sekolah saya tu mungkin Haikal dah ada tengok. Haikal perasan tak? Dah join tajuk yang Z-Score tu Haikal ada join tak Rita? Haikal? Belum Belum lagi cikgu. Belum lagi. Coming nanti kita buat. Ah, Tu best sangat. Okay. okay. So kita tengok yang ini. Jadi awak tengok bila saya buat ni saya akan tanda. Kenapa saya tanda? Menunjukkan saya dah ambil. Okay, jadi saya letak sebelah kiri A pergi B. A pergi B sama dengan 18X. Sebenarnya buat ni secara tak langsung nanti kamu tak sedar. Kamu dah buat dekat jalan kerja ni, tengok-tengok soalan ditanya. Kamu boleh ambil je macam tu. Okay, dan satu lagi tajuk differentiation iaitu pembezaan pun best nanti. Kat tingkatan 5 kan, you cari equation tangent dengan normal pun kita akan guna lebih kurang table macam ni. Okay, pelajar yang lemah contohnya dia tak tahu pun dia nak cari equation tangent ke normal ke, dia main buat je. Dia pun tak tahu je, dia buat-buat dia tinggal, dia jawablah soalan lain. Jadi kalau soalan tu tanya tangent pun dia sebenarnya dah jawab tanpa dia sedar. Kalau soalan nak equation normal pun sama, dia pun sebenarnya dia dah buat. Jadi pemeriksa tinggal tengok dekat jalan kerja ni dah dapat. Pun dia guna kaedah table macam ni. Yang tangent normal tu memang best. Okay, itu tingkatan 5 punya. So dia berkaitan dengan tajuk integration, iaitu you cari area, you cari volume. Tu banyaklah tajuk tu. Okay, ada lagi masuk ya. Okay, set. Okay, dah. Lagi tak? Tak ada. Okay, dia ada lagi. Oh, ada lagi. Okay, bagus. Tahniah untuk kamu. Okay, yang belum mula PDPR pun dah join kelas kan. Jadi nak tak nak kamu memang kena. Sebab kita mungkin berlanjutan tak tahu sampai bila. Jadi jangan kata tak ready lah nak belajar online. Kalau kamu tak ready belajar online, kamu akan ketinggalan. Okay. You tengok kat sini AB. Okay, settle. Okay, macam mana nak tahu sebelah kanan dengan sebelah kiri? You tengok yang sebelah kiri ni you ambil yang ada huruf besar, yang ada huruf kecil. Saya ajar, saya mengandaikan kalau belajar excellent, saya tak boleh ajar macam tu. Dia dah memang excellent. So saya mengandaikan kamu memang pelajar yang perlukan bimbingan. Pelajar yang perlukan bimbingan lah yang sanggup berkorban waktu malam, sepatutnya boleh main apa ML ya. Jadi tak boleh main kan. Dia sanggup tengok laptop, tengok phone untuk belajar ni. Okay. Jadi saya guna kaedah yang paling mudah, bahasa-bahasa yang senang kamu nak faham. Awak nampak huruf besar, huruf kecil. Mana lagi huruf besar? Ni ada huruf besar, ada huruf kecil. So dia adalah A pergi ke E. A pergi E adalah 10Y. Lagi apa? Dia adalah DC. So DC kamu ialah 24X tolak 20Y. Apa lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada kenapa? Sebab AE dan AD dua-dua huruf besar. So AE equals to 1/3 AD. Jadi sekarang kita akan tengok di sebelah kiri. Sebelah kiri ni sebenarnya kita punya jawapan yang kita boleh guna. Sebelah kiri ni jawapan yang kita boleh guna. Jadi kalau kita tengok AD ada tak dekat sebelah kiri? Tak ada, tapi AE ada di sini. Maka you guna balik. Apakah AE? AE adalah AE adalah AE adalah 10Y. Masukkan 10Y sama dengan 1/3 AD. Okay. Alamak. Hello? Tengah kelas. Kak Ina tengah kelas. Kak Ina tengah kelas. Kak Ina tengah kelas. Okay. Sorry So, kat sini, dah dapat dah. Ada lagi masuk. Sekejap ya. Agaknya pelajar nak masuk kot. Tadi fly high call. Okay. Okay. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, saya akan masukkan apa-apa yang ada sebelah kiri yang saya boleh gunakan. Maksudnya apa? You tengok, ini 10E. Kita ambil dari sebelah kiri. So, saya nak AD. So, AD equals to 3 times 10, you dapat 30Y. You nampak ini huruf besar, ini huruf kecil. Masukkan sebelah kiri. AD equals to 30Y. Okay, next. Ini settle. Kita ambil pula E pergi F. Huruf besar dua-dua. EF equals to 1/2 EC. Dua-dua huruf besar. Bila dua-dua huruf besar, maksudnya perlu jalan pengiraan. Okey, you tengok EF dengan EC. Kalau kita tengok E pergi F, ada tak sebelah kiri? EF, ada tak kiri? EF, tak ada.
Tak ada pun huruf F langsung kat sebelah kiri. Tapi kita tengok EC pula. Ada tak sebelah kiri? Tak ada EC. Tetapi kamu nampak ada huruf E, ada huruf C. Sorry. Apa saya sebut ni? Ada huruf E, ada huruf C yang saya dah hijaukan tu. Okey, jadi bila kita tengok di sini, jadi EF kita tak ada, yang kita ada 1/2. Bila dia kata E, you start from E. Okey, yang kita ada E apa? EA, EA. Bila EA, dia mesti bersambung dengan A juga. Saya nak pergi ke C. Kamu tengok, ada tak A pergi C? Tak ada. Yang ada adalah AD. Okey, AD tambah, okey, D. AD nampak tak? So, kita ambil, kat sini kita ambil EA. Okey, lepas tu AD, saya nak diakhiri dengan C. Saya nak pergi ke C. So, DC saya ambil di sini. So, dia jadi DC. Sebab kat sini tak ada gambar tau. Saya mengandaikan soalan tak ada gambar. Jadi, saya kena carilah jalan kat sini. Okey, lepas tu, you akan dapat sini 1/2 E pergi A. Apa E pergi A? You ada AE. EA means negative 10. Y akan opposite tanda. Then A pergi D. Apa AD? AD is 30Y. And DC. Apa DC? DC adalah, DC kita adalah 24X minus 20Y. Okay, minus. Okay, start Okay, 24X minus, tak boleh masuk. Saya buat kat bawah ni 24 plus 24X minus 20Y. Okey, itu dia. Sekejap, ada orang nak masuk lagi. Okey dah. Okey, so selesai dekat sini. Maka kita akan selesaikan dekat sini. You akan dapat, okey, 1/2. You tengok, kita ada 10Y, 30Y. Jadi kita ada 20Y. Sini negatif 20Y. Maka Y habis. Tinggal 24X. So 24X di sini. So bila kita selesaikan, kita akan dapat sini 12. Bermakna EF kita adalah 12X. Dah ada huruf besar, dah ada huruf kecil. Maksudnya dia dah complete. Bawa ke sebelah kiri. EF equals to 12X. Okey, kita tengok lagi kat soalan. Ada tak apa-apa yang diberi? Okey, dah habis dah. Tak ada apa-apa yang diberi. Okey, sekarang kita jawab soalan. Soalan tanya B pergi ke D. B pergi ke D. Apakah BD? Bila soalan tanya BD, you mesti start from B. Mesti nak pusing macam mana pun mesti bermula daripada B. Sebab dia nak BD. So, you tengok BD. You mesti start from B. So, you nampak sini ada AB. AB terbalikkan dapat BA. Saya nak diakhiri dengan D. Dekat sini ada D. So, BD adalah BA tambah AD. Ini yang saya tengah tulis ni wajib kamu tunjukkan. Wajib. Okay, wajib ditunjukkan. Kamu tak tunjukkan ini, markah jalan kerja tak ada. Okey, apakah B bagi A? B bagi A adalah negatif 18X. Apakah A bagi D? Ialah 30Y. Settle, dapat jawapan. Full mark kat situ. Markah dia berapa? Markah dia 2. Markah dia 2 kenapa? Jalan kerja di sini 1 markah. Sini 1 markah. Sini 1 markah. Okey, ini bukan 4 Sekarang markah dia 3 je. Okey, biasa markah dia 3 sahaja. Okey, ada lagi. Okey, dah masuk dah. Okey, next kita tengok soalan seterusnya. E pergi C. E pergi ke C. Macam mana nak dapat E pergi C? Ada lagi. Okey. Okey, tak apa. Dah tak banyak kosong. Tak banyak kosong, dia tak berbunyi dah lepas ni nanti. Kalau tak ada tungtang-tungtang saja kan. Okey, kita turunkan dulu. Okey, jadi E pergi C. Apakah E pergi C? Soalan yang kedua, dari E pergi C, maksudnya you mesti start from E. Mesti mula dari E. Sebab dia nak E pergi ke C. So, kita tengok kat mana E pergi C. Okey, kita tengok saya gunakan warna kuning kali ni. E pergi C. E pergi C, saya nampak huruf E ada dekat sini. EA. Saya nampak ada CD. Saya ada nampak E dengan F. Dia nak EC. Jadi, kalau kita tengok, okey.
Jadi apa yang perlu awak buat di sini, E pergi C adalah you ambil E A. Jadi nak tak nak kita mesti ambil E A sebab kita mesti bermula dari huruf E. Okey, ada lagi. Kita mesti bermula dari E. E A. So mestilah bersambung dengan A. A apa? Saya nak pergi C. Saya nak pergi C. Nak pergi C saya mesti lalu D. Bermakna saya akan ambil A, D. Saya tak ambil E, F tu. Okey, A, D. Sekejap ada lagi. Okey dah. Okey. Tinggal 2 je kosong. Lepas ni tak berbunyi dah. Okey, jadi AD. AD saya mesti akhir sekali C. So, sini tambah DC. Okey, jadi ini dia. Apa dia? EA. EA terbalik. Kita ada AE. EA negatif 10Y. Apakah AD? AD awak adalah 30Y. Apakah DC? DC awak adalah 24X tolak 20Y. Okey, itu dia. So, selesai dekat sini kita... ada lagi. Sekejap. Okey, last. Lepas ni tak ada bunyi dah. Okey, jadi awak jangan keluar. Awak tunggu sampai habis. Okey, so kita selesaikan dekat sini. Kalau kita selesaikan dekat sini, you tengok. Kita ada Y. Kita selesaikan Y kita. So, 10Y. Kita tengok kat sini ada 10Y. So, you nampak ini 10Y. Ini negatif 20Y. Negatif 10, negatif 20 dengan ini settle habis. Okey, jadi sebenarnya ini awak tengok Jadi kalau awak tengok saya buat ni kan, nanti saya tunjuk awak sebenarnya ada dah jawapan kalau awak tak nak buat benda-benda ni tadi. So ni settle, ini dengan ini dapat negatif 30 tambah sini habis. So dapat 24X. Okey. Sebenarnya awak tak payah buat benda ni. Sebenarnya macam saya kata tadi, kadang-kadang awak tengok apa soalan dekat sini dah buat dah. Ni nampak tak? Isi, ini isi kan? Sebenarnya kamu dah buat dekat atas. Jadi daripada jalan kerja ni tadi, sebenarnya untuk soalan yang kedua ni tak payah buat dah yang saya buat ni. Tapi ni saya nak tunjuk kat kamu. Kalau kamu tak perasan, kamu pun akan buat lah panjang-panjang. So buang masa. Jadi sebenarnya isi dah ada. So tadi sepatutnya kita ambil je yang ini. Faham? Jadi saya nak tunjuk kat kamu macam saya kata tadi. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita nak jawab dah ada dekat atas ni. Jadi bila jawab vektor, kalau kamu gunakan kaedah yang saya tunjuk ni, kalau dia nak tanya isi, kamu tengok dulu ada tak yang kamu buat dekat atas-atas ni tadi. Okey? Jadi maksudnya kita tak perlu buat semua ni, jimat masa. Jadi isi tu kamu ambil je jawapan 24. Pemeriksa akan tanda yang ada dekat sini sebab ini jalan kerja. Ini jalan kerja yang kamu dah buat. Semua ni yang saya buat-buat ni kamu mesti buat dalam buku jawapan. Okey, awak ingat ya, marking pemeriksaan SPM dijalankan secara online bermula tahun ini. Jadi tak ada masalah pun kalau siapa yang tak boleh nak guna pen, jangan menangis, jangan susah hati. Okey, gunalah pensel, tak ada masalah. Cuma pastikan pensel kamu terang. Okey, jangan pakai pensel adik kamu yang beli dekat kedai RM2 yang 20 batang RM1. Jangan. Awak gunakan pensel 2B betul-betul, tak ada masalah. Awak gunalah sebab saya tanda memang tak ada masalah, boleh nampak. Dan dia lebih terang sebenarnya berbanding pen yang kamu buat, kamu gunakan yang ink dia cair-cair macam tu. Jadi jangan takut, tak ada isu pun. Tak boleh guna pensel ke apa, tak ada isu semua tu. Yang penting tulisan kamu jelas. Jadi dekat sini tadi sebenarnya tak perlu buat yang saya pangkal-pangkal ni, tak perlu sebab ada di atas. Okay, clear? So itu dia. Okay, jadi settle. Kamu dapat 3 markah. Kat mana yang kamu nak buat? Yang saya dah tandakan biru. Jadi, dan untuk soalan kedua isi, terus saja ambil jawapan isi sama dengan 24X. Okay, pemeriksa akan cek di sini. Okay, dengan syarat kamu tunjuk semua jalan kerja ni. Okay, settle. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Soalan kata show that the point BFD are collinear. Okay, collinear. Jadi, bila dia tunjuk macam tu, BFD are collinear. Okay, saya tadi kata soalan ni tak ada gambar. Jadi, tak ada masalah pun kalau tak ada gambar. BFD are collinear. Bila dia collinear, kamu kena buat dia macam ni. Okay, dia
Kolinear dengan parallel vector dia berbeza. Kolinear dia dalam keadaan satu garisan. Dia dalam satu garisan. Contoh macam ni kan BFD. Let's say lah ini B, ini F, ini D kamu. Jadi kamu kena buat BF equals to lambda BD atau FD. Di mana kalau dia ni kolinear iaitu segaris, you akan jumpa ada huruf yang sama. Okey, satu lagi bila dia parallel line iaitu selari. Bila dia selari, dia sini BF, sini akan jadi AD. Dia tak akan keluar huruf yang sama. So dia akan masih guna lambda tapi dia buat BF equals to lambda AD. You tengok tak ada huruf yang sama. Itu beza kalau dua vektor yang selari dengan segaris. Kalau dia segaris iaitu collinear vector, you akan nampak ada huruf yang sama. Okay, kalau kamu tak faham nak tanya terus awak onkan mic, you boleh tanya atau you angkat tangan. Saya dengar orang angkat tangan, saya akan respon lah. Kalau tak ada apa-apa, saya akan terus je terang. Okay, so kat sini BFBD. Okay, sebenarnya kamu boleh buat BFBD, kamu boleh buat BFFD, tak kisah. Okay, tapi nak mudah, kamu ambil apa-apa yang kamu dah buat dekat atas. BF tak ada, takkanlah dua-dua dah buat. Jadi tapi BD dah ada, dah buat. Bermakna kita tak tinggal cari BF. Kita tinggal cari BF. Macam mana kita nak cari BF? Tengok yang saya bulatkan hijau sebelah kiri ni. Saya nak BF. Saya nak BF. Kita tengok kat mana ada BF. Bila saya nak BF, bermaksud saya mesti ambil yang ada BF. So awak tengok kat mana ada B. Ni nampak BA, AB kan. Jadi saya mesti sambung dia BF, dia nak sini. So kita nampak kita akan guna AB dengan EF. Tapi dia tak cukup lagi sebab saya nak B pergi ke F. B pergi F, you tengok dia BA. Sini E. So saya akan ambil AE. So dekat sini bermaksud kita akan gunakan BF kita adalah BA tambah AE tambah EF. Tu dia. Mana BA? BA ada dekat yang pertama. Mana AE? Yang kedua. Mana EF? Yang bawah sekali. Jadi BA ialah negatif 18X tambah AE. Apa AE? AE adalah 10Y. 10Y. Okey. Apa EF? EF kita di situ adalah 12X tambah 12X. Itu awak punya BF. Equals to lambda BD. Apa BD? BD dah buat dah ke atas penat-penat tadi. Salin aja. Negatif 18X tambah 30Y. Settle. Okey. So sekarang kita selesaikan. You tengok sini negatif 18. Ini 12. So, X. Jadi, kita dapat negatif 6X tambah 10Y. Itu dia. Sama dengan lambda. Okey, negatif lambda 18X tambah 30 lambda Y. Okey, kita nak cari apakah nilai lambda. So, dekat sini kita akan compare. Kita buat perbandingan. X dengan X. Y dengan Y macam tu. So kita ambil X. Apa X kita? Negatif 6X equals to negatif lambda 18X. Potong. Habis X negatif. Bermakna lambda saya 1/3. Macam tu. Okey. Ada pelajar kata, cikgu perlu tak buat Y? Tak perlu. Tapi nak buat juga. Tak ada masalah. Ambil lah apa Y. 10Y sama dengan 30 lambda Y. Y habis. So lambda still sama. 10/30 adalah 1/3. So nilai lambdanya sama. Okay, dia kata show that the point BFD are collinear. Jadi jangan tinggal macam ni. Soalan bukan nak nilai lambda. Soalan nak suruh tunjuk dia tu adalah collinear, segaris. So you salin balik statement BF equals to 1/3 BD. Awak jangan takut. Kat nanti keluar Dewan Peksa, kawan kata dia dapat lambda 1/3. Seorang kata lagi, aku dapat lambda 3. Tak ada masalah. Sebab ada orang letak lambda dekat BF. Jadi kalau dia letak lambda dekat BF, so dia akan dapat yang berbeza lah.
Okey, dah tak ada orang dah masuk. Tak boleh ada orang masuk dah. Kan dah cukup dah. Jadi ini jawapan awak yang terakhir. Settle. Faham? Ada soalan ke tidak? Jadi awak tengok gambar ni, nampak tak? Suci lagi menyucikan. Saya tak conteng langsung. Jadi ini bererti tanpa gambar pun awak boleh jawab. Biasanya kamu kan buat macam ni kan. A bagi B, awak conteng. A bagi B 18X. Betul tak? Okey, lepas tu A bagi E, apa dia? Buat lagi 10. Apa tu buat. Lepas tu awak tengok. Dah conteng semua gambar, lala awak tak tahu jalan mana nak pergi. Okey? Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan boleh onkan mic? Tak ada Okey, kalau tak ada saya teruskan. Saya buat lagi satu. Okey, yang ini sebab saya nak tunjuk kaedah yang ni. Okey, ini collinear and parallel cara sama. Yang ini you ganti nilai je, cari magnitude. Okey, kita tengok satu lagi. You tengok yang ini. Kalau yang ini, kalau kamu tengok, kita akan cari nilai. Soalan vektor ni ada dua bentuk. Satu tadi collinear ataupun parallel line. Satu lagi dia akan suruh kamu cari nilai. Cari nilai ni akan ada 3 bentuk soalan biasanya. Okey, insyaAllah saya akan bincangkan ketiga-tiganya hari ini. Okey, you tengok. Okey, ada orang boleh masuk lagi? Bukan di limit 100. Boleh Okey. Rezeki dia lah boleh masuk. Saya ingat Google Meet sekarang 100 je. Okey, so awak tengok masih sama. Kita anggap tak ada gambar. Saya naikkan dia. Naikkan dulu. Pap. Tak nak tengok gambar. So sekarang ni sebenarnya saya ajar kamu. Kita ready sekiranya tak ada gambar. Okey, kita buat. Okey, tengok. So sama juga. Saya akan gunakan kaedah ini. So kita buatkan jadual kita. Okey. You tengok dekat sini. Okey, ini dia kata PRQ 90 darjah. PR 5X. Awak nampak huruf besar, huruf kecil. So, saya buat PR equals to 5X. Habis. Apa lagi? RQ. RQ equals to 2Y. Habis. Yang ini ada ratio. PRSR. Okey, sekarang ni tak ada gambar. Jadi, saya boleh buat garisan. Okey, sebab saya nak tengok kedudukan dia. Ini bererti dia kata P pergi R 4. S pergi R 1. So, kalau awak tengok, ini maksudnya R tu lebih jauh. SR. Macam tu. Okey. P pergi R4, S pergi R1. Bermakna P pergi S3. Macam tu. So, kalau tengok pada gambar, tengok, nampak tak? Nampak tak? Kan sama tu? Okey. Jadi, ini konon-konon tak ada gambar. Jadi, kita tak nak tengok gambar. So, bila dia keluar ratio macam ni, kamu dah lakarkan ini, kamu tengok kamu akan ambil yang sebahagian. So, kita akan ambil PS. Okay. Kita akan ambil PS. Satu lagi kita akan ambil PR. So, you tengok betul-betul. Saya akan buat PS. Okay. Equals to. Sini saya buat PR. Tadi dia bagi dalam ratio nisbah. You mesti bentukkan equation. So, PS apa? PS adalah 3. PS adalah 3. PR apa? PR keseluruhan. 3 tambah 1. So, dia adalah 3/4. Okay, okay. Okay, setakat ni faham tak yang nak keluarkan ini? Nak keluarkan ini. Faham? Seorang respon? Kalau faham? Okey. Okey, jadi kita dapat sampai sini, you tengok PS equals to 3/4 PR. Apakah PR? Saya dah kata sebelah kiri ni adalah penyelamat kita tadi. Nampak sini ada PR. PR adalah 5X. Masukkan. Bermakna PS adalah 15/4X. Ada huruf besar, ada huruf kecil, bawa sebelah kiri. So, PS equals to 15/4X. Habis. Okay, next. Apa lagi dia bagi? Dia bagi PQ dengan PT. Dia bagi PQ dengan PT. PQ yang lebih panjang. So, awak tengok saya buat garisan dekat sini. Ini PQ panjang. Sebab dia 3. So, ini PQ. PT 3. So, sini 3. PQ 3. Okay, PT 1. Sorry. Bukan dekat sini. Sekejap. Okay. So, kat sini PT. Ini T awak. Jadi, awak tengok P bagi Q 3. P
P pergi Q 3, P pergi T 1. P pergi T 1 bermakna dekat sini 2. Jadi, awak nampak saya akan gunakan PT. Awak nampak saya akan gunakan PT. Saya ambil PT sama dengan okey, 1 per keseluruhan iaitu 1/3 PQ. PT sama dengan 1/3 PQ. Okey, sekarang kita tengok dekat sebelah kiri. Ada tak PT? Tak ada. Ada tak PQ? Tak ada. Tetapi PQ lahir daripada PR RQ. So, you dapat di sini 1/3 PQ. PQ adalah PR tambah RQ. Macam tu. Okey, jadi dekat sini, okey, saya turunkan sikit. Okey, jap. Okey, so sampai sini kita sambungkan ni 1/3 apakah PR? PR adalah 5X, ambil kat sebelah 5X. RQ adalah 2Y. Jadi apa PT? PT adalah darab dalam 5/3X tambah 2/3Y. Okey, tengok ada apa-apa lagi tak yang kita nak buat? Tak ada dah, settle. So, kita ambillah QS. Soalan pertama, dia tanya Q bagi S. Q bagi S. Macam saya kata, kita punya panduan adalah sebelah kiri. So, tengoklah sebelah kiri ni. Okey, dia nak QS. QS, kita tengok ada tak QS? QS tak ada. Tapi kita nampak QS adalah ni dia. Ini QR. Bila tu you akan ambil QS adalah QR. QR mesti R. R apa? Tak ada. Kita nampak akhir dengan S adalah P. Bermakna kita akan ambil RP tambah PS. Tu dia. Okay. So dekat sini apakah QR? Saya sambung kat bawah ya. QR. QR kita ada RQ. Jadi QR adalah negatif 2Y. PR. Kita ada PR. Kita nak RP. So, dia negatif 5X. PS kita adalah 15/4X. Tu dia. Jadi, kita selesaikan. Kita dapat negatif 2Y. So, you buatlah kat situ negatif 5 tambah dengan 15/4. So, you selesaikan, you dapat di situ adalah negatif 5/4X. Itu awak punya QS. Okey, settle. Apa lagi nak? RT. Dia nak RT. RT, kita tengok sebelah kiri. Ada tak RT? Kita nampak T tu dekat P. T tu dia duduknya dekat P. Okey, saya gunakan warna mana apa ya? Kita warna kuning lah. Okey, P awak nak RT. RT. Nampak ni T. Ni dekat sini T. T tu dia pergi P. So, bermakna dia nak RT. So, saya ambil dekat atas. Jadi tinggal susun je lah. Kita tinggal susun. So, kita susun. Kita nak R pergi ke T. Jadi, RT sama dengan R. Mesti R. Saya ada ni kat sini ada PT. So, dia RP. RP, PT. Apa dia RP? Negatif 5X. Apa dia PT? Tambah 5/3X tambah 2/3Y. Selesaikan. Okey, selesaikan negatif 5 tambah 5/3. Okey, so you dapat jawapan dia adalah negatif 10/3X. Okey, tambah 2/3Y. Selesai. Jadi kita dah buat QS, kita dah buat RT, kita tengok rajah kita suci lagi menyucikan. Kita tak kacau rajah kita pun. Tapi kalau kamu dah biasa guna conteng-conteng rajah, carry on teruskan. Saya cuma kongsi kaedah yang saya gunakan. Okey. Ada lagi. Okey. So sekarang you tengok dekat sini, kita nak jawab soalan seterusnya. Yang kamu buat ni lagi tadi belum dapat banyak markah pun. Okey, jadi kita kena teruskan dekat sini. So apa yang kita buat dekat sini, you tengok. Okey, saya turunkan ke bawah.
Okay, dia kata menggunakan RU sama dengan HRT. Okay, and your QR here is KQS. Dia kata where K and H are constants. Find the value of H and K. Okay. Jadi kalau awak tengok dia ada RU, dia ada QU. Dia ada RU, dia ada QU. So, kat sini, okay, bila soalan macam ni dah memang akan ada rajah lah sebab kita akan tengok pada yang ini kena tengok rajah. Okay, kalau dia tak ada rajah, maksudnya kat sini awak akan susun dekat sini RU dengan QU. So, kita akan tengok dekat atas. Okay, jadi kat sini you tengok ni sebab saya kata bila yang melibatkan nak cari nilai ni ada beberapa bentuk soalan. Okey, tadi soalan dia bagi kamu RU dan QU. Okey. Dia bagi kamu RU dan QU. Jadi kita kena bentukkan dia triangle. Bentukkan dia segitiga. Why? Sebab dalam vektor kita at least menggunakan triangle law. Jadi kalau kamu tengok garisan kuning tu nak jadikan segitiga macam mana? So saya akan cantumkan. So warna kuning itulah kita akan buat. Okey, soalan kat sini dia kata RU equals to HRT. QU equals to KQS. Maksudnya kita mesti gunakan apa yang diberi ni untuk kita cari nilai H dan nilai K. Jadi saya dah kata tadi kita bentukkan segitiga tu RU, U, Q ada kat sini. Jadi bentuk segitiga dia, okey saya buat turun. Okey, sebab kita nak buat ni, so saya turunkan sini ya. Segitiga tadi bentuknya macam ni. Okey. Iaitu sini RU, ini Q. Betul tak? Kita tengok balik. Okey. Yes, betul. RU situ Q. Jadi, ini bererti bentuk segitiga ni tak kisah awak nak cari apa. Okey, awak kata, cikgu saya nak cari RU. Boleh, carilah RU. Apa RU? RU adalah R. Ini Q kan? Okey, betul. Jadi RU apa? RU adalah RQ tambah QU. Ni satu. Okey, ada seorang pelajar, cikgu saya tak nak cari RU lah. Awak nak cari apa? Dia kata saya nak cari RQ. Boleh, tak ada masalah. RQ apa? Dari R nak pergi Q, kita akan lalu RU tambah UQ. Okey, ada seorang lagi, cikgu saya tak nak cari itulah. Awak nak guna apa? Dia kata dia nak QR. Boleh. QR apa? QR ialah QU sama dengan tambah dengan UR. Boleh. Apa lagi awak nak cari? Tak nak. Okey, kalau tak nak cari lagi dah tak nak cari tak dapat markah lah. Okey. So macam-macam cara. Janji you gunakan triangle law di sini. Okey, saya gunakan yang ini. Okey, kenapa saya gunakan yang ini? Sebab RU diberi dekat atas. Jadi kita kena pandai cari. Okey, kalau awak ni tengok ni RU. So ni RU. Apa RU? Dia dah bagi dah ke atas. QU, apa dia QU? Dia dah bagi dah ke atas. Okey, jadi kita gunakan. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, kalau saya laju bagi tahu ya. RU apa? RU adalah HRT equals to RQ. Apakah RQ? Apakah RQ? RQ tak ada dekat atas. Okey, tak apa. RQ tak ada. Kita tengok dekat atas ni tadi. Tengok yang kita dah buat ni. Ada tak RQ? Tu dia ada. Ada ni dekat bulatan hijau ni yang penyelamat. RQ adalah 2Y. RQ adalah 2Y. 2Y tambah QU. Apa QU? That's one. So, dia adalah KQS. Tu dia. Jadi, HRT. Apakah arti? Kita tengok-tengok dulu ke atas. Ada tak arti? Allahu Akbar. Selamat. Arti dah ada dah cari dah. So, tinggallah guna. Arti kamu di sini adalah negatif 10/3Y. Apa lagi tu? Negatif 10/3Y tambah 2/3. X. Okey. Negatif 10/3X tambah 2/3Y. Okey, arti. Sama dengan 2Y tambah K. Apakah QS? QS, tengok QS. QS. Ada tak dekat sini atas soalan tadi QS? Ada pun QS. Kita dah cari. Apa dia? Oh, saya silap lah. Ni betul lah. Ini QS. QS kita adalah negatif 2Y tolak 5/4X. Negatif 2Y
Negatif 2y tambah 5/4 X. Itu dia. Negatif 2y tambah 5/4 X. Negatif 2y. Oh, sorry. Tolak. Bukannya positif. Kat sini hati-hati ya. Tapi sebab saya ni duk gunakan tolak atas skrin ni. Awak nanti periksa tak ada guna skrin. Jadi boleh tengok berhati-hati. Itu dia. Dah settle. Okey, sekarang kita settlekan kat sini. Kita dapat negatif 10/3 HX tambah 2/3 HY. Okey, sama dengan 2Y tolak 2KY tolak 5/4 KX. Tu dia. So, kita akan compare. Kita akan buat perbandingan. Compare kat sini. Apa dia? X dengan X, X dengan X. So di sini X. Ambil X dengan X. Mana X? X-nya di sini. Ambil dengan tanda. Lepas tu Y. Ambil Y dengan Y. Tu dia kita buat perbandingan. So kita buat negatif 10/3 HX sama dengan negatif 5/4 KX. X kita habis. Negatif kita habis. Jadi apa H kita? H kita, you naik sana, 3 kali 5, 15/40 K. So you boleh simplify. Sini 3 divide by 5. So sini 8. Bermaksud H kamu adalah 3/8 K. Okay. Dan satu lagi kita compare yang Y. Apa Y? Y kita adalah 2/3 HY equals to 2Y minus 2KY. Y. Habis. Sekarang dia 2/3 H. H you substitute yang kamu dah cari. Iaitu 3/8 K. Equals to 2 minus 2K. 3 habis, sini 1, sini 4. Bermakna you dapat K/4 sama dengan 2 tolak 2 K. Okay, so dekat sini you ambil K dengan K you himpunkan. K/4 tambah 2K sama dengan 2. So kamu tekan je lah kalkulator 1/4 kamu tambahkan dengan 2. So you dapat jawapan di situ adalah sini 9/4 K sama dengan 2. Saya nak K. Jadi K saya 4 + 2, 8/9. Saya juga nak H. H saya 3/8 K. Apa K? 8/9. Pap 3, 1. Jadi H kita 1/3. Tu dia. Boleh? So, itu kita selesai. Dekat situ dapatlah nilai H dan nilai K. Dapat jawapan di situ. Settle. Okey, boleh? Kalau boleh, tolong angkat tangan. Tak ada orang angkat tangan. Okey. Ada yang tak faham? Saya nak buat satu lagi contoh. Awak tengok dekat sini. Ini tadi awak tengok yang diberi kita boleh bentukkan segitiga cantik je. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Ada 2 lagi soalan sebenarnya. Okey, you tengok. Okey. Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Cikgu, cikgu dengar kan? Kan sebelum kelas ni cikgu ada bagi satu handout kan? Cikgu terbagi yang untuk penyelesaian segitiga. Cikgu bukan bagi vektor punya. Oh ya ke? Saya sebenarnya bagi 2. Mungkin dia orang tak forward yang tu. Sekejap saya tengok jap. Awak baru cakap anak anda. Tadi malu semua. Allah malu. Tak ada orang nampak kau pun bang. Cakap je. Awak masa ni lah sebenarnya awak cakap je. Orang tak dengar. Orang tak kenal pun awak kan. Okey. Yelah. Sebenarnya sepatutnya saya lupa ada yang pelajar yang baru. Sebenarnya vektor ni pelajar yang sebelum ni dia dah ada. Okey jap saya dah bagi awal. Okey tak apa, saya minta dia orang sharekan. Saya harap dia orang online lah. Okey, tapi tak apa, kalau ni sekarang awak tengok dulu kat skrin. So lepas ni awak boleh buat yang ini dan awak boleh tanya kat saya bila-bila. Boleh? Faham? Boleh cikgu. Okey.
Okay, so kita tengok yang ini. Okay, ni. Jadi ini satu cara. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Masih sama. Kalau awak tengok, saya akan buat pun tanpa menggunakan refer pada rajah. Then awak tengok dekat sini, saya nak tunjuk untuk cari nilai. Ni. Ni pun samalah. Ini collinear sama dengan tadi. So awak tak ada masalah, you boleh teruskan. Okay, kita tengok. Sekejap. Saya rasa yang ini kot. Ini dia bagi kamu. Yes, yang ini. Okay, sebelum ni saya tunjuk ni dulu. Ni sebab yang nombor 4 ni yang susah sikit. So saya tinggal dulu. Lepas ni saya pergi patah balik situ. Saya cuma nak tunjuk kamu bentuk soalan. Okay, kita tengok Ni nampak tak? Atas ni tak ada masalah. Kamu gunalah tabel yang saya tunjuk tadi. Memang dengan cepat you boleh siap. Tanpa kamu conteng gambar. Sekarang kita tengok soalan B. Saya nak fokus kat soalan B. You tengok soalan B ni lagi mudah. Sebab yang B ni dia bagi PS, sini pun dia bagi PS. Sebenarnya you substitute je lah. So you buat macam ni, HPT sama dengan PU tambah KUQ. Macam tu. So kamu tak payah tengok dekat gambar tadi nak bentukkan segitiga. So you tinggal buat je. HPT. Awak tengok ni HPT, PT dah ada dah dekat atas. PT dah ada kat atas. PU apa PU? PU dah ada dah kat atas awak cari ni. Maksudnya kat sini kalau kita gunakan table tadi kan. You tengok saya buat sini saya buat sikit lah. PQ ialah 3X. PR ialah 2Y. Okay, then sini PU. PU adalah 5UR. Jadi kalau awak tengok sini ada PU kan. Kat sini ada PU. Maksudnya kita dah boleh guna apa yang ada yang kita dah conteng-conteng kat atas ni. Lepas tu awak tengok. Dekat sini ada QT. Ada QT dengan 2 TR. Maksudnya kita boleh cari PT daripada sini. Nanti awak cuba buat. Cuma saya nak tunjuk dekat sini bahawa tadi satu bentuk soalan, dia bagi kamu memang dah cantik dah bentuk segitiga. Kan? Awak tinggal pilih nak ambil yang mana. Yang ini lagi mudah. Kenapa lagi mudah? Sebab dia bagi dua-dua PS. You tinggal compare je this one and this one. Dah selesaikan. Faham? Nanti awak cuba tahu. Awak cuba 3 bentuk soalan ini. Soalan tadi, soalan yang ini dan satu lagi ni yang agak susah sedikit. Okey, sebab nanti pelajar akan cakap, cikgu kata guna segitiga. Kenapa yang ni tak ada segitiga pun? Okey, kita tengok apa yang saya maksudkan. You tengok ini DC. Okey, DC. Mana DC? D pergi C. Okey, jap. Dia bagi DC dengan AF. You tengok DC. Ini DC. Alamak. Okay. Ini D pergi ke C. Apa lagi dia bagi? DC dengan AF. Ini A pergi ke F. Jadi kalau awak tengok, garisan itu terberhenti di tengah jalan. Minyak habis. Dia berhenti kat tengah jalan. Jadi kamu pun kata, cikgu macam mana nak bentukkan segitiga? Jangan takut. Kamu teruskan saja perjalanan kamu. Macam tu. So mana segitiga dia? Di sini segitiga dia. Jadi kamu pun boleh selesaikan soalan ini. So saya akan tunjuk sedikit dekat sini. Untuk soalan ini saya nak tunjuk sebab yang ini dia kamu kena bentukkan segitiga. Sebab perjalanan dia tadi berhenti dekat F. Kan dia berhenti dekat mana tadi? DC dengan AF kan? Dengan A pergi F. So dia terberhenti dekat F. Jadi awak tengok yang ini saya tunjukkan. Okay, kita boleh buat dengan laju sikit lah yang ini. Okay, so you tengok AB sama dengan X. Okay, lepas tu AE sama dengan Y. Okay, lepas tu awak tengok yang ini AE sama dengan 1/7 AD. AE ada kat sebelah, ambil je. So AD akan jadi 7Y. Okay, settle. Bawa pergi sini. AD sama dengan 7Y. Anak panah. Pelajar suka tanya, cikgu, bawah ni kena buat ke? Buat je lah. Kan? Kalau tak buat pun tak apa. Tapi janganlah tak buat semua. Okay, ini nak menunjukkan itu vektor dia. Y tu adalah vektor Y. Okay, settle. Apa lagi BF? Kita ambil BF. Apakah BF? BF adalah 1/7 BD. Tu dia. Okay, mana BD? BF. Tak ada huruf F kat sebelah kiri. So, kita tak boleh cari BF. Kita gunakan 1/7 BD. Apakah BD? Kat sebelah tu dah ada dah ni. Iaitu
BAB dengan AD. Jadi BD sebenarnya adalah BA tambah AD. Tu dia. So kita selesaikan dekat sini. Sebab ni tak boleh nak saya nak tak boleh nak nak gunakan kawasan tu. So BF sama dengan apa dia BA? Masukkan BA. 1/7 BA negatif X. AD 7Y. Okey. Nampak 7Y. Jadi awak selesaikan. Bermaksud dekat sini BF sama dengan 1/7. So negatif X/7. 1/7 darab 7 jadi tambah Y. Itu BF awak. Selesai. Okey. So kita baru jawab soalan. Soalan tanya D bagi B. D bagi B. Tengok saja yang sebelah kiri ni. Okey. So kita tengok di situ. DB. DB adalah DB adalah DA tambah AB. DA tambah AB. Apa DA? DA terbalikkan negatif 7Y. Apa AB? AB awak adalah X. Settle. Ambil je di sebelah. Okay, next. AF. Apakah AF? Macam tadi, sebelum kita buat, kita tengok ada tak AF kat sebelah kanan ni yang kita dah cari? Oh, tak ada. Tak ada, maksudnya kita kena cari. Apakah AF? Awak tengok saya guna warna biru untuk AF. Nanti kalau tak, saya dah jadi takut terlepas. Ternampak warna. Kalau kita pisahkan warna lebih senang. So AF, apakah AF? AF kita tengok kat sini AB tambah BF. Tu dia. Apa dia AB? AB adalah X. Apa BF? BF kita negatif X/7 tambah Y. Jadi kita dapat sini 6/7 X tambah Y. Itu awak punya AF. Settle. So barulah kita tengok yang ini. Dia guna DC dengan AF. Saya dah kata tadi, kalau awak tengok yang kita buat ni, dia terberhenti dekat tengah jalan. Jadi, sekarang you decide dulu. Dalam segitiga ni, you nak guna apa? You kata you nak guna DC. DC, so awak akan buat DC adalah DAAC. DAAC. Ataupun awak kata awak nak DA. DA pun boleh. DC, CA. Tak ada masalah. Okey. So sekarang saya akan gunakan DC. Saya ambil DC. DC sama dengan DA tambah AC. Tu dia. Apa DC? DC ada dah. Dia bagi ni gunakan. DC adalah KX tolak Y. DA. Apa DA? Apakah DA? Ni ada kat atas ni dah buat dah. Tengok ada DA. DA adalah negatif 7Y. Apa AC? Tengok ke atas. AC tak ada lah. Ni dia dah bagi dah. AC. Ni dia dah bagi dah ni AC. AC apa? AC adalah AF per H. AF per H. Sebab kita nak AC. Ni dia. Yang petak ni. Jadi kita selesaikan dekat sini. KX tolak Y sama dengan negatif 7Y. Apa dia AF? AF kita dah cari dah ni yang warna biru ni. Masukkan. AF kita adalah 6/7X tambah Y per H. Macam tu. Settle. So kita buatlah X dengan X, Y dengan Y. Untuk kita selesaikan. Cuma kat sini saya nak terangkan bahawa yang tadi cara paling mudah sebab kamu tengok dia ada bentuk segitiga yang you boleh gunakan terus. Okey, mana tadi? Ni. Mana dia tadi? Jauh sikit. Ni. Dari apa yang diberi dah boleh bentuk segitiga. Satu lagi bentuk soalan tadi, you tinggal compare saja dia dah bagi, mudah. Dan bentuk yang ketiga ini yang susah. Di mana kamu nampak dia tak jadi pun segitiga. So kamu kena tegakkan terus supaya dia jadi bentuk segitiga. Okay? Okay, next.
Okey, so itu untuk vektor. Ini antara bentuk yang perlu kamu tahu. Jadi tapi tak kisahlah macam saya kata, saya tunjuk kaedah. Kalau kamu rasa kamu nak conteng-conteng gambar, cikgu ni dah ada gambar buat je lah. Tak ada masalah buat. Cuma pelajar saya ni biasanya kalau pelajar saya dia akan tersilap nak tanda ni. Kalau macam ni, okey, kalau macam ni A pergi E, awak nampak tak? Kecil je kat bawah ni. Kecil je dia nak buat ni, dia nak tuliskan. So, kadang-kadang dia akan tersilap anak panah tu. Boleh? Jadi apa-apa pun jangan careless lah. Anak panah itu sangat penting. Bila kamu conteng gambar, anak panah sangat penting. Sebab awak nak tunjukkan kat mana arah dia. Arah dia daripada A pergi pergi E ke, E pergi A ke. Okey, ada yang masuk lagi ke? Okey. Okey, next. Okey, seterusnya. Settle. Itu vektor. Maksudnya saya dah tunjuk kamu kaedah nak senaraikan, nak menjawab soalan ini tanpa kamu tengok gambar. Okey, saya ni kan mute kan tengah menyanyi ni. Okey. Dia tak perasan kot dia tengah menyanyi tu. Okey. Okey, settle yang ini vektor. Okey. Ini antara bentuk soalan vektor tu banyaklah kalau awak tengok nanti saya dah share dekat Puan Yani Fly High, nanti dia share dekat kamu banyak soalan ni kamu boleh cuba. Okey. So ini vektor. Pada pelajar yang grup yang sebelum ni, awak tengok hari tu saya ajar tak habis kan? Untuk cari nilai ni tak habis. Jadi nanti yang ni saya dah habiskan lah yang hari tu masa kita tiba-tiba tak ada line. Okey, ada tak soalan apa-apa untuk kamu nak tanya? Kalau nak tanya boleh onkan mic dan bertanya. Okey, kalau tidak saya nak masuk solution triangle. Okey. Ada soalan tak? Siapa nak tanya? Kalau ada nak bertanya. Ada? Tak ada Tak ada soalan. Saya masuk tajuk seterusnya, solution triangle. Sebab saya nak cuba, maksudnya nanti kalau kamu tak okey, next class kita boleh buat lagi lebih mendalam, tunjuk satu-satu. Ini saya nak laju sebab saya nak cuba cover 2 topik malam ni. Okey? Sebab lepas ni awak ada preview untuk kelas maths kan? Jadi maths pukul 10.30. Okey, penyelesaian segitiga, solution a triangle. Okey, solution triangle ni, ni best dia macam ni. Okey, ramai pelajar, okey, ingat tak macam mana nak guna sin, bila masa nak guna cos? Formula tak payah dihafal, formula diberi. Okey, tapi kalau nak hafal tak ada masalah, boleh je. Okey, ingat tak? Siapa nak bagi tahu saya bila masa nak guna sin, bila masa nak guna cos? Ada tak? Ada? Tak ada. Okey, jadi formula dia ada 2. Satu sin, satu lagi formula cos. Jangan bagi tahu saya ada formula tangent pula. Okey. Formula sin dengan cos, kalau ikut dalam buku dia adalah kamu nak hafal. Okey, dia segitiga. Okey, dalam segitiga ni, okey, segitiga dia ni biasanya bukan right angle triangle. Kalau right angle triangle, you gunakan trigonometry. Formula sin, cos and tangent. So, catua. Saya guna so catua. Sin is opposite over opposite dengan hypotenuse. adjacent. No, sin. So, okay, yes, hypotenuse. Kan? Saya gunakan sin is so. Okay. Then, so, tua. Ikutlah awak. Ada pelajar yang guna bahasa Melayu, dia kata apa? Saya tak hafal. Kalau saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Ada yang kata apa? Ikutlah tak kisah pun. So saya gunakan so. So is opposite over hypotenuse. Cos is adjacent over hypotenuse. Tangent is tua, opposite over adjacent. Ini kalau dia right angle triangle. Segitiga bersudut tegak, iaitu this one is 90 degrees. Tajuk ini, solution triangle ini, dia menggunakan segitiga yang bukan right angle triangle. So, kita ada 2 formula, iaitu satu formula sin and satu lagi formula cos. Dia tak ada tangent. Apa formula sin? Sin is A over sin A equals to B over sin B equals to C over sin C. Bukannya kita nak ambil 3-3. Ini bererti you boleh buat A dengan B, you boleh buat A dengan C atau B dengan C.
Okay, let's say this one is your, ini saya buatkan sini A, sini B, sini C. Okay, apa maksud A? A is length of A. Kalau ini dia punya panjang A, means you punya angle of A akan opposite kat depan. Kalau ini length of B, so you punya angle di depan sini. Ini C, angle dia kat depan sini. Macam tu. Okay, manakala cos, formula cos is A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. Dia yang penting sini A, sini A. Okay, cukup. Formula dia letak 3. Bila B lah, bila C lah. Tapi sebenarnya formula tu sama saja. Cuma dekat sini, kita nak tengok bila masa nak guna sin, bila masa nak guna cos. Macam mana kamu hafal? Siapa nak bagi tahu saya? Tak kisahlah guna sin ke, guna cos ke, kamu guna cara macam mana? On-kan mic seorang? Siapa nak cuba? Ingat tak? Ini kamu dah belajar last year kan? Siapa ingat? Macam nak guna sin? Tara-tara? Tak ada orang? Halo-halo? Tak ada? Seorang cuba sebut. Ada tak? Okey. Angkat tangan. Angkat tangan tu nak sebut ke? Tak tahu. Yang nak sebut. Okey bang. Atau kakak. Okey tak kisah. Sebut. Macam bila masa you nak guna sin. Sin rule. Atau cos ke, tak kisahlah. You ingat satu je. Tak boleh guna sin means you guna cos. Jangan you hafal sin, hafal cos, hafal. Dah lah banyak benda kamu nak hafal. Itulah cara hafal. Bila ada dua, kita ambil satu je. Tak boleh guna sin, means dia akan guna cos. Okey, siapa nak bagi tahu? Tolong on mic seorang. Saya boleh ke? Boleh. Ya bang. Guna ni segitiga yang mana ni? Yang AB, ABC, ABC yang ni. So kalau nak guna sin atau nak guna cos, you hafal macam mana? Macam ni nak tahu dia nak guna sin atau nak guna cos. You guna macam mana? Dia ikut apa yang diberi. Okay. Yes. So kalau guna sin, macam mana you nak tahu? Macam mana you tahu dia tu guna sin? Bila segitiga dia bagi apa? Itu soalan saya. Bagi segitiga dia bagi ada A per sin A ataupun mana-mana lah. Sama dengan B ataupun tapi bawah dia tak ada macam tu. Okey. Saya panjang berjela tu kan. Okey. Okey, tak apa, itu pemahaman awak. Betul. Mungkin kalau saya letakkan gambar, okey, betul. Okey, lagi siapa nak bagi tahu? Cara mana awak nak guna? Ada? Ada tak siapa nak bagi tahu? Nak share awak guna kaedah macam mana? Tak ada? 1 2 okey. Lorana Sufian cakap sin bila ada pairing, nak cari pairing yang missing. Okey. Ada lagi? Ada lagi tak? Dah? Tak ada? Okey, you tengok. Saya akan ingat macam ni. Saya akan ajar pelajar saya. Tu betul semua tu. Sebenarnya kalau kamu buat memang betul. Okey, tapi nak bagi pelajar yang lupa dah atau tak faham tajuk ni, senang je. Bila nak guna sin, tak kisah you nak guna sin atau cos. Okey, nak guna sin, you nampak info dia opposite dia akan ada. So, apa maksud saya? Dia macam ni. Kalau contoh dia macam ni, contoh sini 8, sini angle dia 30 darjah. Yang satu tak kisah kat mana-mana. Dia nak bagi sini 5 ke, dia nak bagi sudut lagi ke, mana ke, tak kisah. Janji, asal, kawan kata tadi pairing. Dia punya pasangan dia ada. Cukup. Awak nampak ada pasangan, guna sin. Okey. Jadi kalau soalan dia macam ni, contoh sini 5, okey, sini 40 darjah, let's say lah. Sekejap macam ada orang masuk. Okey. Oops, sorry. Ni saya conteng tadi. Ni. Okey, sini 40, contoh sini 5. Kemudian sini saya bagi kamu sudut je lah. Contohlah kan. Sini saya bagi 8. Okey, ni tak ada. Jadi you tengok. Ni 5 ni opposite dia. Ada tak partner dia ni? Tak ada. You tengok degree, 40 degree. Depan dia ada tak? Tak ada. 8. Depan dia, partner dia ada tak? Tak ada. Jadi semua tak ada. Jadi bila tak ada semua, kita guna cos. Okay. Jadi ingat salah satulah. Okay. Kalau saya senang, you tengok. Kenapa saya suka gunakan cos? Sebab cos ni dia ada syarat seterusnya. Kalau sin tak ada masalah.
Cos ni selepas kamu dah tahu, oh guna cos, you kena tahu mana A kamu. Mana A kamu. So kalau dia bagi 40 degrees, bermakna A dia is your opposite. Macam tu. So inilah A kamu. Jadi kalaulah sini saya kata P, sini Q, sini R. Jadi kalau saya 40 degrees diberi, bermakna PR sebagai A. PR kuasa 2 equals to 5 squared plus 8 squared minus 2, 5, 8 cos 40 degrees. Di mana PR dengan 40 degrees mesti bertentangan. Macam tu. Selalu pelajar dia akan lupa, nak guna sin ke nak guna cos? Dan untuk soalan last year, okey, awak kena ingat soalan sebenarnya last year adalah soalan tertutup. Soalan tertutup. Jadi saya pun tak bolehlah tunjuk gambar. Saya pun tak ada soalannya pun kan. Tapi saya marking hari tu. So saya boleh share je lah dekat kamu. Soalan dia cantik. Dia bagi gambar dah senang je. Tapi tiba-tiba dia ada satu. Dia tunjuk tiang lah yang menyebabkan pelajar kena applykan elevation angle, depression and elevation angle. Iaitu dalam maths. Tapi maths kalau dulu KBSM you belajar masa form 4. Yang ini kamu belajar masa lower form. Okay. You belajar masa lower form. Dia masukkan sekali. So kat situ kita nak guna sin, nak guna cos. Okay. Nak guna sin, nak guna cos. Jadi kita tengok. First sebenarnya bila kamu nak menjawab soalan ini, kamu kena pilih soalan itu, segitiga itu mesti mempunyai 3 info. Apa maksud saya? You tengok, ada 3 info. Contoh, nak cari guna ACD. ACD info yang diberi, this one, you tengok length of CD. Dia bagi length of AD. Dia bagi length of AC. Ada 3 info, maksudnya kamu memang boleh selesaikan soalan ini. Tak kisahlah dia nak apa pun, you boleh selesaikan untuk ACD. Sebab kita ada 3 maklumat yang diberi. So maksudnya kita boleh settle. Okey, kalau kita nak jawab soalan yang ABC, kita tengok ada tak 3 info? Ada. Ada 1, ada 2, ada 3. So maksudnya kita boleh selesaikan segitiga ini. Info ni tidak semestinya dia bagi ukuran panjang atau dia bagi sudut. Kadang-kadang dia bagi luas. Contoh maksudnya macam ni. Contohlah dia bagi kamu sini 25. Dia bagi sini 55. Dan kat dalam ni dia bagi area. Dia kata 50 area dia. Jadi kat sini pun 3 info. Iaitu you have 2 length and 1 area. Jadi ada 3 info memang boleh jawab soalan ini. So syarat dia kamu mesti ada 3 info dalam segitiga itu. Baru kamu boleh jawab soalan. Okey, so kita tengok sekarang soalan ini. You tengok bila kamu nak menjawab soalan, baca soalan betul-betul dari atas. Okey, dia kata apa? A, B, C, D. Okey, dia kata 4 point dekat level ground with B due east of A. Okey, dia bagilah. Then given AC 55, tengok. Okey, dia dah tuliskan. CD, dia kata CD 25, dia dah tuliskan. AD 70, dia dah tuliskan. CAB 50 darjah pun dia dah tuliskan. ABC 48, semua dia dah tulis. So, complete gambar ini dah dia tuliskan. Dan kita tengok soalan dia nak AB. AB. Bila dia nak AB, maksudnya kita akan gunakan segitiga bawah. Jadi nak menjawab soalan macam ni, nak mudah, keluarkan segitiga yang berkaitan saja. Supaya tak berserabut nak tengok. Okey, AB. Dia nak panjang AB. So sini C. Sini 55. Sini 48. Sini 50. Tu dia. Jadi kita tengok nak guna sin atau guna cos. Nak guna sin atau guna cos, tadi saya dah kata dah. Bila you nampak ada info yang dia bagi, partner dia, pasangan dia, bertentangan dengan dia ada. Mana dia? 55 dengan 48 adalah pasangan dia. Ada pasangan je, terus kita guna sin. Soalan tanya apa? Soalan tanya panjang AB. So dekat sini dia tanya panjang AB, you tengok kat depan ni tak adalah partner dia, tapi you boleh cari. Dalam satu segitiga, sudut dia adalah 180. 180 you minus dengan sudut yang dah diberi dekat bawah. So you tolak je 180, you tolak dengan 98, iaitu angle yang kat bawah yang dia dah diberi 50 dengan 48 ni.
So you dapat jawapan dia adalah 82. Maksudnya dekat sini adalah 80 darjah. Jadi soalan tanya panjang AB. Dia nak panjang AB. So you buatlah AB over sin 82. Sama dengan ambil yang mana, dah tentunya kita ambil 55 lah. 55 over sin 48. Selesaikan, dapat jawapan. Faham? Jadi itu cara kamu nak ingat. Nak guna sin atau cos. You kena ingat salah satu saja. Either you nak ingat sin atau nak ingat cos. So di sini selesaikan. Boleh buat? Boleh? Okey kan? Angkat tangan kalau boleh. Kalau faham, okey good. Okey, settle. Dah settle yang ini, gambar ni ada dua segitiga. Dah tentu-tentunya yang satu lagi akan guna segitiga di atas. Okey, soalan tanya CAD. CAD di situ. Itu yang soalan tanya. Kamu belajar formula ada dua, iaitu formula sin dengan formula cos. You belajar ada dua, sin dengan cos. Kalau tadi dah guna sin, dah tentunya satu lagi biasanya guna cos. CAD. Dia nak CAD. Bila dia nak angle of CAD, ini yang dia nak. Macam saya kata tadi, cos yang penting tahu A dia. So kalau dia nak angle CAD, bermakna A-nya 25. Jadi kita buat 25 kuasa 2 equals to 70 kuasa 2 tambah 55 kuasa 2 minus 270 55 cos yang kita nak. Cos apa? Cos CAD. Cos CAD. Tu dia. Okey, hati-hati dekat sini. Untuk cari cos ni ramai pelajar akan silap. Okey, jadi saya tak nak buat silap, saya tunjuk terus. Tengok hati-hati, bawa dulu. 25 kuasa 2 tolak 70 kuasa 2 tambah jadi tolak 55 kuasa 2. Ramai pelajar akan buat tambah 2 darab 70 55. Salah, sebab sepatutnya kita akan gunakan di sini dia tolak dengan 2 darab 70 darab 55 darab cos CAD. So maksudnya kamu akan bahagikan negatif 2 70 55 sama dengan cos CAD. Barulah kalkulator tekan tak jadi math error. Faham? Ramai pelajar akan bawa ke sebelah kiri jadi tambah. Betul tak? Ini sebab dia tolak. So dia ingat akan jadi tambah. Tapi dia lupa dia kat sini menggunakan darab. So you sepatutnya jadi bahagi. So tekanlah kalkulator ini, dapat jawapan. Faham? Boleh? Okay. So settle. Dah dapat. CAD dah dapat, panjang AB dah dapat. Jadi dia tanya luas. Tadi saya dah tunjuk kamu formula sin and cos. Satu lagi formula yang kita gunakan dalam tajuk ini adalah formula luas. Area. Formula area equals to 1 over 2. Okay, iaitu you punya area. Jadi kita akan guna 1 over 2 AB sin C untuk you cari dia punya keluasan di sini. Okay, so kalau luas dia right angle triangle, you guna 1 over 2 height and your base. Tapi kat sini sebab dia bukan right angle triangle, so kita tak boleh guna setengah darat tapak darat tinggi. So luas ABC. ABC 1/2 AB sin C. So apa dia sin C? AB. AB dekat mana? Soalan tadi dah cari panjang AB. Okey, cari panjang AB dekat sini, tekan kalkulator. Okey, kita buat dulu. Tadi saya tak habiskan 55. You divide by sin 48. Okey, equals to you times sin 82. Okey, maksudnya you dapat panjang AB 73.29. Ini AB awak. Jadi dia nak luas. Luas ABC 1/2 formula luas. Okey, luas is area 1 over 2 AB 55. Okey, 73.29 AB sin C. C awak apa? 50 darjah. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Faham? Okey, itu luas. Okey.
Jadi dekat sini kalau awak tengok ni dia. Soalan ini. Jadi dekat sini dia kata apa? A man walk along AB. Okey, orang lelaki ni jalan dari A pergi ke B. Okey, from along AB from A. Dia jalan dia jalan dari A. Okey, sampai dia berhenti dekat mana? Dekat satu titik P. P tu kat mana kita tak tahu. Tapi dia kata P tu jarak dia sama dengan AC. Maksudnya panjang AC ni sama dengan awak punya P. Jadi tengok Jadi dekat sini kalau awak tengok ini adalah ambiguous case. Iaitu case berambiguity. Okay, di mana you tengok ini macam ni. Di mana soalan ini you akan jumpa ni sebenarnya lebih panjang lah. Sini 55, sini 73.29. Okey, dia kata orang lelaki tu jalan dari A ni, dia jalan sepanjang ini, dia jalan sampai satu tempat dia berhenti. Dia nak tahu nak berhenti di mana, dia kata dia akan sampai di P dan dia kata kalau awak tengok dekat situ sampai kat P dia berhenti, jaraknya sama dengan AC. AC tu di sini. Ini awak punya C. A pergi C sama jaraknya bila awak berhenti dekat P. Jadi sebenarnya awak akan gerak di situ. Nampak saya dah menggigil lah tu. So maksudnya sini panjangnya sama dengan sini. Jadi soalan tanya apa? Calculate the distance AP. AP. Jadi kita nak cari panjang A pergi P. So kalau ikutkan segitiga dia jadi kat sini adalah isosceles triangle. So sini 55, sini 55. Sini tadi kita dah tahu adalah 50. Jadi kalau sini 50, dia adalah kat sini isosceles triangle. Segitiga kaki sama. So kalau sini 50 bermakna kita tahulah kita tahulah panjang sini adalah 50 juga. Sini 50, automatik kamu tahu 80. Jadi dia nak panjang dari A sampai ke P yang kita berhenti. Jadi guna rumus apa dekat sini? AP. Nak AP apa nak buat? Guna formula apa? Asal panjang dia. Tolong respon seorang. Saya nak panjang. Sin, cikgu. Yes, kita guna formula sin. Kita guna sin. Kenapa? Kita dah ada partner dia kan? 55, 50. So sin. Jadi kita guna AP over sin. Sin apa? AT. Equals to mana-mana tak kisahlah. Ambil 55 per sin 50. Selesai. Okay? Itu kamu untuk case berambiguity ataupun ambiguous case. Okey, saya tunjuk lagi satu dan saya nak lepas ni cuba kamu buat. Cuba kamu buat dan boleh sharekan jawapan dekat saya. Sekejap Okey, saya nak tengok soalan. Sekejap ya. Ini okey tak nak. Sekejap, saya nak tunjuk kamu yang menunjukkan dia. Saya cuba kalau soalan tu ada dalam ni saya yes, soalan ni. Soalan ini awak tengok Yang pertama dia suruh cari BCD. BCD. Maksudnya kita gunakan segitiga sebelah kiri. Dia nak BCD, you tengok segitiga ini dah ada 3 info. You ada ini dan ini. Bila dia nak BCD, so you tengok. This one is opposite. Partner dia ada. So kita gunakan sin. Kan? Tapi kalau awak tengok soalan ini, dia nak BCD. Dia nak BCD, you tak boleh direct cari BCD. Sebab awak tak ada panjang B pergi ke D. Jadi dalam kes ini, kita tak akan direct cari BCD, tapi kita cari CBD. Kita cari CBD. So kita nak angle CBD. So saya letakkan sin CBD dekat atas. So dia boleh kadang-kadang dia punya ukuran panjang dekat atas, kadang-kadang sin dekat atas. So sin CBD over 7. Partner dia kat depan. Equals to sin apa? Sin 47.86.
over 6. Selesaikan, tekan shift sign, you akan dapat panjang BCD. Boleh? Selepas cari panjang BCD, sudut BCD, okay, kita kira dulu apa cik jawab? Okay, kita kira dulu sin 47.86. Okay, then kita bahagi dengan 6. Sini 6 ya. Okay, bahagi dengan 6. So, you dapat jawapan. You darab dengan 7. You tekan shift, sign, answer. So, you dapat, tahu nak cari sudut ni? CBD. Tahu tekan kalkulator semua orang? Ada tak yang tak tahu? Kalau tak tahu tekan angkat tangan. Kalau ada yang tak tahu tekan kalkulator. Ada tak? Tak ada. Okay, good. Oh, tak tahu tekan kalkulator. Okay, tengok You tengok sini. You ambil kalkulator ni. Okay, you tengok kita nak CBD. Kita nak angle. So, you selesaikan dulu kanan. Tekan kalkulator kamu. Okay, sin. You tekan sin dekat sini. Sin 47.86. Okay. Dia kalkulator macam-macam. Jangan tekan ABC ni, over ni Kalau awak tekan per 6, okay, over 6, dia akan kira sin 47.86 yang dibahagi dengan 6. Sedangkan kita nak sin 47.86, cari jawapan dulu baru bagi 6. So, letaklah sama dengan itu lebih selamat. Bahagi 6. Okay, divide by 6. Bahagi 6, dapat jawapan. Okay, you nampak ni 7. So, kita darab 7 sebab dia akan bawa sana kan. So, you darab dengan 7. Equal. You dapat jawapan ini. Saya nak sudut. So, you tekan shift, sign. Answer. Sama dengan. Maka kamu dapatlah sudut dia. Sudut dia adalah 59.89. Okey, faham semua? Kalau nak, ada tak lagi yang tak faham? Tak faham, angkat tangan. Okey, good. So, kita dah dapat. So, CBD kamu adalah 59.89. So, tuliskanlah kat sini 59.89. Soalan kedua, dia tanya panjang BD. BD ni garisan kat tengah-tengah. Bila ada garisan kat tengah-tengah, ni memang saya nak sentuh, you kena pilih nak guna ABD ataupun nak guna BCD. Nak pilih macam saya kata tadi, kita mesti pilih segitiga yang ada 3 info. So kalau saya nak pilih ABD, saya tak cukup info. Saya cuma ada 53 dengan 10. Jadi nak cari panjang BD, sekali lagi saya menggunakan segitiga di sebelah kiri. Okey, di sini 59.89. Sini 6, sini 7. Saya nak cari panjang BD. Yang ini pun dah ada dah sebenarnya. Apa dia? Sini adalah 47.86. So untuk soalan ini sebenarnya nak guna sin boleh, nak guna cos boleh. Nak guna sin, nak guna cos boleh. Kalau soalan tu boleh pilih nak guna sin atau cos, kalau saya akan pilih guna sin. Okey, kenapa tak boleh masuk? Okey. Kalau saya akan pilih guna sin. Kenapa pilih guna sin? Sin tu lebih mudah lah. Kalau awak nak kira. Sekejap ya. Okey. So sekarang saya guna sin. Saya guna sin, saya nak BD ya, saya nak BD. So bila saya nak BD, saya letaklah BD dekat atas. BD over sin 59.89 equals to apa? Equals to 6. 6 iaitu dah tahu dah 6 per sin 47.86. So nak dapat BD, tekan je lah kalkulator. Mana kalkulator tadi? Tekan kalkulator. Ambil 6. Okay, kalkulator tadi you tengok. Kita nak BD. So ambil dulu 6. You bahagi. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan sin 47 perpuluhan. Cikgu. Ya. Sorry tapi tadi cikgu bukan cari yang CBD ke? Yang mana? Cikgu salah letak angle. Ya ke? BCD. B, ini B. Ini B, CD kan?
Yang kita Allah Akbar. Okey, kita cari CBD tadi CBD. Okey. Okey, tak apa. Kalau kita dah cari CBD, ni CBD iaitu terima kasih 59.89. Jadi, kalau macam tu, ni kita padam, kita boleh cari juga angle tu kan? Okey? Jadi sekarang kita nak cari BD, awak dah ada 59.89, awak dah ada 47.86. Bermakna awak boleh cari angle BCD, iaitu you buat 180, you minus dengan 59.89. Then you tolakkan 47.86. Okey. Sama dengan you dapat 72.25. So maksudnya di sini adalah 7. Nah, bunyi apa tu? 72.25. Oops. Okey. Offkan mic dulu, kacau adik, suara adik. Siapa tu? Sekejap ya. Siapa? Ini siapa? Lah berat lah. Okey. Tak boleh nak mute-kan dia. Okay, boleh kan? Okey. Okey, tak ada sembunyi suara lagi. Mana dia? Ni. Okey, so sekarang you dapat 72.25. Jadi kat sini silap lah Sini silap, terima kasih. Okey. So, kat sini ini jadi sorry. Mana pemadam saya? Tak boleh padam pula. Okey. Okey, jadi dekat sini kamu akan gunakan sudut yang kamu dah dapat tadi. Ini salah yang ni salah Kita gunakan yang bawah ni. So dia adalah 72.25. Macam tu. Okey. So tekanlah kalkulator. 6 you bahagi dengan sin 47.86. Okey. Then you darab dengan sin 72.25. Okey, dapatlah jawapan. Okey, jawapan di situ adalah untuk panjang BD 7.71. Okey, you dapatlah panjang BD. Okey, jadi dekat sini settle dah. Kamu boleh tadi macam saya katakan. Jadi kalau tadi saya kata satu soalan ni biasa satu guna sin, satu guna cos. Tapi dekat sini oleh kerana kita tengok tadi apa yang kita dah cari-cari. Tengok kita selesaikan dua-dua soalan ni kita guna sin. Sebab apa? Sebab kita dah cari dah nilai-nilai dia. Sebab sin ni sebenarnya lebih mudah berbanding cos. Cos tadi ada kuasa 2 biasanya pelajar akan tersilap. Okey? Okey, jadi kat sini dia tak ada case berambiguity. Saya nak tunjuk soalan yang ada ambiguous case. Okey, sana. Ni tak best. Soalan ni saya nak tunjuk yang ambiguous case. Okey, jap. Yes, this one. Okey, soalan ni. Soalan ni cuba kira kat saya dulu. Okey, cuba awak buat soalan nombor 2 ni. Okeylah. Nombor 2 ni tolong cari ADC dan ABC. Cuba, boleh tak? Cuba buat sekejap. Nanti share kat saya jawapan. ADC dan ABC.
Okey, dapat tak? Okey. Sekejap ya. Oh, okey. Saya silap nak share kat korang. Okey, tolong kira sekejap berapa dapat jawapan tu. Saya nak tunjuk kamu yang bawah. Dapat tak? Okey, saya bagi jawapan. Okey, ni soalan nombor 2. Okey, nanti awak boleh cuba sebab soalan ni semua dah ada jawapan Okey, you tengok dia ADC. ADC kat sini sebenarnya awak akan kira awak dapat jawapannya adalah 55.85. Okey, manakala ABC jawapan dekat sini you akan dapat nanti adalah 113.37 darjah. Okey, then dia nak luas ABCD. Bila dia nak luas ABCD, maksudnya kamu tambahkan atas dengan bawah. Okey, atas dengan bawah. Okey, jadi dekat sini dah dapat ni, saya nak terang yang ini sebenarnya. Yang saya nak terang adalah yang ini. Okey, macam mana cara kamu nak jawab soalan ambiguous case? Case berambiguity. Okey, soalan ni dia kata apa? A triangle ACD. So kita ambil ACD yang ini. Kita ambil gambar yang bawah ni. ACD. Jadi awak tengok dekat sini. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Triangle ACD dia bagi A prime, C prime, D prime. Maksudnya itu adalah segitiga yang baru. Has the same measurement as those given from the triangle ACD. Maksudnya dia akan dapat ukuran yang sama dengan segitiga yang ada kat sini. Okey. A prime, C prime. A prime, C prime equals to 9.9. Awak tengok cara saya jawab soalan ini. Okey, sebab dekat nak lukis ni lah yang biasa pelajar pun sangkut. Dia kata A prime, C prime adalah 9. Saya akan tick mana yang dia kata kekal. Saya akan tandakan. Then dia kata A prime, D prime 8.4. So di sini 8.4. Lepas tu A prime, C prime, D prime. A prime, C prime, D prime. 44.6. Ini pun saya tandakan. Maksudnya itu adalah ukuran-ukuran yang kekal. Kamu tak boleh ubah dia. Jadi dekat sini, kamu akan nampak dalam segitiga ini ada satu side yang akan berubah. Okey, ada satu side yang berubah. Kat mana? Yang mana yang berubah? Sisi yang mana berubah? Sebab kita ada segitiga, ada A, C, D. Saya dah tanda AC tak boleh ubah. AD tak boleh ubah. Yang mana boleh berubah? Siapa nak respon? Mana ukuran yang saya boleh ubah? CD. Yes, C bagi D kita boleh berubah. Kita boleh ubah, maksudnya CD ni kita boleh ubah. Ubah ke mana? Sama ada kita nak pendekkan dia ataupun nak kita panjangkan dia. Nak pendekkan atau nak panjangkan. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, nak tahu nak pendekkan atau panjangkan, kita tengok macam ni. You nampak ada satu angles yang dia kata tetap. Saya dah tanda. Okey? Dan ini bererti ukuran yang panjang ni, side yang yang opposite dia, iaitu sisi yang kat depan dia, ini yang berubah. Bukan berubah, maksud saya yang bergerak. Yang bergerak, you tengok you tengok kat sini, ini kekal, ini kekal. Ukuran dia kekal. Jadi, yang saya boleh ubah, yang saya buat dotted line ni. So, awak tengok antara AC dengan AD. Dia bercantum di mana? Dia bercantum di A. Bila dia bercantum di A, kamu akan ambil paku, pakukan dia. Maksudnya ini jangan pergi mana-mana. Jadi awak tengok 9.9 dengan 8.4. Mana yang pendek? 8.4 kan?
Jadi yang pendek ni awak buat macam kita ambil jangka lukis tu, kita letakkan pin dekat sini, kita akan gerakkan guna pensel kita ukuran yang pendek. Yang pendek adalah 8.4. Jadi kita ayunkan dia sampai sama panjang. Kita ayun ke mana? Kita pergi ke sudut. Zoom pergi sana. Macam tu. So, D kita akan berubah pergi ke sana. Jadi, manakah segitiga kita yang baru? Di situ. Tu dia. Jadi, ini you punya C, ini you punya D yang baru. Okey, ini A tadi. Bermakna ini kekal 9.9, ini kekal 8.4, ini kekal 44.6. CD dotted line tadi akan jadi pendek. Itu dia. Sebab awak kena ingat, nak tahu sisi mana yang bergerak, iaitu sisi yang terpendek. Okey. Sebab kalau awak tengok dekat sini, you tahu ini 9.9, ini 8.4. So 8.4 yang bergerak. Dan satu lagi, sisi yang bergerak adalah sisi yang bertentangan dengan sudut yang dia kata kekal. Jadi dia gerak ke mana? Oleh kerana ni dia jauh, so kita akan ayunkan dia ke dalam. Dia ada dua bentuk soalan. Sama ada kita ayun ke dalam atau keluar. Keluar macam mana? Bila soalan? Tengok saya ubah soalan ini. Kalaulah soalannya seperti yang ini. Soalannya yang ini. Dia akan kata AC, A prime, C prime kekal. Dia kata 44.6 kekal. 8.4 kekal. Jadi, awak nampak bila yang kekal saya dah kata kita akan tandakan. Saya tanda, saya tanda, saya tanda. Yang saya tak tanda adalah CD. Bermakna CD ni boleh lebih pendek atau boleh lebih panjang dotted line saya. Tegak dotted line dia. Saya dah kata sisi yang bergerak yang bertentangan dengan angle yang dia kata jangan ubah. Bermakna sisi dia adalah A pergi ke D. Awak tengok AD, ini adalah AC. Kita pakukan dia. Kita akan pakukan dia. Ada lagi orang nak masuk? Okey. Kita akan pakukan dia. Kita pakukan dia. So, kita tengok ini kita pakukan dia. Kita akan ayunkan habis. Jadi, ini tadi dan pendek. Jadi, nak ayun ke mana? Kalau saya ayunkan dia lagi ke dalam, kalaulah awak tengok kalau saya ayunkan ke dalam, ukuran dia tak sama, dia lagi panjang. So, kita akan ayunkan ke luar. Jadi, dia akan jadi begitu. Bentuknya macam tu. Jadi, inilah awak punya D prime. So, dia punya gambar ni, you akan ada dua. Sama ada masuk ke dalam ataupun dia akan ke keluar. Itu ambiguous case. So, ambiguous case yang pertama, kita akan tengok, okay, apa dia sisi mana? Sisi yang pendek. Okey, yang terpendek. Iaitu side yang paling pendek itu yang akan berubah. Okey, yang kedua, dia adalah opposite, bertentangan. Okey? Bertentangan dengan angle yang sudut yang kekal. Ikutlah awak nak guna ayat macam mana. Jadi, awak tengok kita tengok lagi satu soalan. Ingat, dia punya side paling pendek dan dia bertentangan dengan angle yang tetap. Okey, kita tengok soalan. Ada tak lagi? Saya nak tunjuk dekat kamu. Okey, jap. Okey, ni tak. Okey. Ni. Ni. Tengok You tengok dia kata A prime lies on AC. Ni lagi senang. Ni mudahlah. Ini mudah, ni tak payah. Saya nak tunjuk yang tadi tu. Ada tak? Alamak. This one. Yes, ini. You tengok You tengok ni soalan C. Dia kata a triangle B prime C prime K prime. B, C, K yang kecil yang dalam. BK. Okey, tandakan. Kita tandakan yang kekal. BK kekal. So, BK kekal. Okay. Then, saya tutup ni sekejap. Okay. BK kekal. Lepas tu BKC kekal. Sudut dia kekal. Sudut ni kekal. Lepas tu lagi apa? Then, dia kata BK dengan BKC. Ada dua disebut. Okay.
Betul tak? B prime C prime K prime has a different shape from triangle BCK. BC equals to B prime C prime. Okay, BC. Ni BC. BC kekal. Tu dia. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata BK kekal, BC kekal. Jadi, you tengok ini, kalau awak ingat yang saya cakap tadi, side yang bergerak adalah side yang paling pendek. Bermakna BC yang akan bergerak. So kita pakukan yang mana? BC dia kata kekal. BK dia kata kekal. So kita pakukan di B. Kita pakukan di B. Dan bermaksud dekat sini C dengan K ni yang boleh berubah. Nak pergi mana-mana, nak pergi mana-mana suka hati dia. Dia boleh berubah gerak-gerak. Jadi sekarang awak tengok. Saya dah kata sisi yang bergerak adalah sisi yang paling pendek. Bermakna BC yang akan bergerak. BC akan bergerak. Bergerak ke mana? Awak nampak saya dah pakukan dekat B. Saya dah pakukan dekat B. So, ini bererti, ini kan nak terpendek. Dia nak gerak. Saya akan gerakkan BC kan? So, kita, kalau awak tengok ni dotted line. Dotted line dia macam tu. Macam tu, pergi sana. Jadi, kalau saya nak gerakkan C ke kanan, dia akan lebih panjang. Nampak? Dia akan lebih panjang. Sedangkan ayat dekat sini BC kena sama. So, dia akan bergerak ayun ke dalam. Ni awak punya C prime. So, segitiga kita yang baru yang mana? Ini dia. This one is your B, C prime, K prime. Itu dia. Faham tak? Boleh tak? Angkat tangan kalau okey. Seorang pun jadi angkat tangan kalau okey. Sebagai wakil. Okey. Soalan suka tanya ini. Biasanya angle of C kamu dah cari. Angle ni kamu dah cari. Soalan suka tanya angle yang BCK. Jadi sebenarnya mudah je. Kalau ini adalah isosceles, so ini pun sama. So cari ini, you akan buat 180 tolak sudut itu. Kamu akan dapat sudut yang di sebelah luar. Dan satu lagi, biasanya dia suruh kamu cari dia punya area dia. Okay, nak cari area dia, so awak gunalah formula 1/2 AB sin C. Boleh? Okay, you boleh tengok ni nanti untuk vektor tadi nanti saya akan sharekan dekat puan yang ni. Yang ini saya dah share dah. Saya terlupa sharekan vektor. Nanti saya share kat korang Nanti korang boleh buat soalan vektor tu. Okay, kita tengok, cuba tengok yang ini. Okay, ini tak payah. Saya nak cari ambiguous case satu lagi ada tak? Okay. Ni tak apa. Ni. Tengok. Saya nak kukuhkan awak yang ini dulu. Dia kata A prime, B prime, C prime itu segitiga yang bawah. Okay, dia kata mempunyai ukuran yang sama dengan segitiga A, B, C. Okay, kita tandakan. Kita guna konsep macam tu je. Tandakan yang kekal. Apa yang kekal? Dia kata AC. AC kekal. Okay, kekal. Tandakan. Apa lagi? AC, CB. CB kekal. Angle CAB ini kekal. Ingat, sisi yang bergerak adalah sisi yang terpendek. Bermakna CB yang akan bergerak sebab dia terpendek. Okey, kemudian kita nak paku. Nak letak paku dekat mana? Paku kita nak letak iaitu tempat dia bersilang. So kat sini BC, yang kekal BC dengan AC. Jadi kita akan pakukan, kita akan pakukan DC sebab dia bersilang. Sisi yang bergerak paling pendek. Jadi ini, you punya dotted line boleh pergi sana. Kalau saya nak gerakkan B ke kanan, dia akan jadi lebih panjang. So saya hayunkan dia ke dalam. Ini B prime awak. So segitiga dia di sini. Tu dia. Ini C prime, ini B prime, ini A prime. Boleh? Okey? Okey tak? Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Awak nampak ni? Ni tadi kan hitung panjang A prime, B prime. Ada soalan akan ditanya sudut. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan nak tanya, boleh onkan mic, bertanya. Okay, yang lain ni semua sama. Okay, ada soalan? Tak ada? Boleh? Banyak contoh soalan ni banyak sangat. Awak boleh cuba.
Semuanya awak boleh cuba dan jawapan dia pun ada. Ini. Ini biasanya pelajar akan tersilap sebab dia dah lupa dah hukum matematik. Ini you nampak kan? Dia dah bagi tahu dah dia akan di sini ada trapezium. Bila ada trapezium maksudnya ini sama. So kalau ini 118 automatik kamu dah tahu di sini. Kan sepatutnya kamu dah tahu di sini adalah 72. Tapi nanti pelajar akan kata macam mana nak cari sudut ni, dia lupa. Okay, opposite kat sini dia akan kan ini dia sama, jadi awak akan dapat opposite-nya tambahkan dia adalah 180. Okay, jadi awak boleh cari di situ. Okay, dia nak luas BCD. Dia nak luas BCD. BCD. So, maksudnya segitiga tu awak kena pecahkan lah. Okay. So, you boleh try yang ini. Saya tunjuk yang itu dulu. Lepas tu, ini. Ni tak ada apa-apa lah. Ni awak tengok dia nak PRQ. Ni hati-hati sebab kalau awak tengok dia banyak sangat segitiga ni. Awak cuba buat ni. Ini kalau nak awak buat ni dia berlapis-lapis jalan kerja dia. Awak tengok kat sini contoh dia bagi PST. PST 30 darjah dia punya area. Okey, 30 darjah pula 30 cm. Dia nak PRQ. Bila dia nak PRQ, maksudnya kita menggunakan segitiga yang sebelah kiri. Syarat dia ada 3 maklumat, cukup 3 maklumat. Okey, PRQ dia nak angle of PRQ, dia nak angle sini. Guna formula apa? Sin ke cos? Tolong respon seorang. PRQ guna sin ke cos? Guna formula apa? Ya, okey, respon. Dah angkat tangan tu nak respon. Apa dia bang? Kak atau kakak? PRQ guna apa? Sin. Yes, guna sin. Kenapa? Ni nampak? Ni partner dia ada. So guna sin. Guna sin bila you nak R, so letaklah sin kat atas. Sebab dia nak angle. Sin PRQ over 10 equals to sin 30 over 6. Selesaikan. Okay. Then dia nak panjang PS. Bila dia nak panjang PS, kita mulalah bergerak lagi. Bergerak lagi, ambil mana? Yang ini dia nak PS. Kalau kamu dah tahu angle of PRQ, automatic kamu dah tahu sudut dekat sini. Jadi, awak nampak sini ada 6, sini 5, sini ada sudut. Jadi, kita gunakan segitiga tu, maksudnya sekarang kita boleh selesaikan. Guna formula apa pula? PS, nak cari angle of PS. Ini kita boleh cari. Ini kita boleh cari setelah kita dapat sebelah. So, 180 tolak sudut yang saya warnakan merah, you dapat sebelah kanan. So, sekarang PRQ, cari panjang PS, you nak guna rumus apa pula? Sin atau cos? Seorang respon? Okay, maksudnya dia macam ni. Macam ni. Sini awak dah tahu. Sini ada 6, sini ada 5. Saya nak yang saya right. So, guna formula apa? Sin ke cos? Cos. Yes, guna cos. Cos, you punya A adalah PS. Sebab sudut sini dah ada. Okay. Then dia nak SPT. Barulah nampak tak? Dia bergerak. Dia ambil segitiga tu sikit untuk dia selesaikan. Then dia nak luas PRST. Hati-hati. Dia nak yang ini. So segitiga yang tengah ni tambah segitiga yang hujung. Awak dapatlah sudut PRST. Boleh? Okay, so itu untuk sin dengan vektor. Jadi grup yang revision petang, setiap petang 1 jam tu. So kalau ikutkan kita tinggal linear law. Dan saya rasa linear law tak apa. Nanti kalau awak teruskan join kelas seterusnya, linear law tu, okay saya stop dulu. Sekejap.